Maharaja Pedang Tertinggi. Si 11 Kemahiran Memanipulasi Qi. Bab 11 Kemahiran Memanipulasi Qi. Dikabarkan bahawa pekat ekstrem yang mendominasi kaum mereka boleh memindahkan gunung dan mengalahkan berjuta-juta tentera dengan satu serangan seperti dewa. Malah ahli silat peringkat rendah boleh menjadi sangat kuat dengan mempraktikkan kemahiran sihir. Walau bagaimanapun, Ding Hao mempunyai status sosial yang rendah dan tidak begitu pandai, jadi dia tahu sangat sedikit tentang penanaman. Dia hanya ingat sama-sama bahawa artis mempertahankan diri diberi kedudukan dari alam perantis yang paling rendah kepada alam artis, kemudian Master, Grandmaster, dan Grandmaster Genius. Dia tidak ingat apa yang berlaku selepas itu. Secara umumnya, langkah pertama penanaman adalah menggunakan kekuatan fizikal seseorang secara melampau. Kemudian, seseorang boleh memupuk kemahiran sihir memanipulasi Qi dengan merangsang biji Qi ajaib di dalam dantian mereka. Qi ajaib amorphous akan timbul di dalam badan dan masuk ke dalam meridian. Malangnya, Ding Hao tidak mempunyai arahan tentang cara untuk merangsang benih Qi ajaibnya. Ini adalah halangan terbesarnya ketika ini. Nasib baik, dia telah menemui penyelesaian. Masa sehari berlalu, apabila Ding Hao mengibaskan pedangnya di sebelah kolam pembersih pedang untuk kali ke-10,001, matahari sudah terbenam. Dia bertindak seperti tiada apa yang berlaku dan kembali ke Sek yang mencari ilmu pedang. Sudah tentu gunung yang indah di hadapannya itu belum menjadi miliknya. Selepas tiba di kawasan setinggan, daripada pulang ke rumah, dia menutup mukanya dengan tanjung lusuh dan berjalan ke arah kawasan jauh di dalam kawasan setinggan. Orang ramai di sekelilingnya beransur-ansur menipis. Dia dikelilingi oleh batu-batu aneh dan kesunyian yang menakutkan. Sesekali orang yang lalu lalang sentiasa menutup muka dan berjalan tergesa-gesa. Pada ketika ini, matahari akhirnya terbenam dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Ding Hao mengikuti jalan berliku melepasi beberapa puncak tinggi dan tiba di dataran berumput yang kosong. Dataran itu dikelilingi oleh puncak yang menyeramkan dan tebing yang ditutup dengan obor, yang membawa sedikit cahaya ke tempat ini. Ramai orang mempunyai gerai didirikan di sini, dan yang lain sedang memilih barang. Bunyi tukar barang membuak-buak. Tempat ini sebenarnya adalah pasar. Ia adalah pasaran gelap di kawasan setinggan. Ia mempunyai semua orang yang mungkin diperlukan, termasuk senjata, herba, dan buku tentang kemahiran sihir. Sudah tentu, kebanyakannya adalah barangan peringkat rendah atau tiruan, jadi anda perlu berhati-hati untuk memilih sesuatu yang berharga daripada timbunan sampah. Mereka yang tidak mempunyai keupayaan ini tidak boleh datang ke sini, kerana satu-satunya undang-undang di sini telah diselesaikan dengan keganasan. Jika seseorang terlalu lemah untuk mempertahankan diri daripada rompakan, mereka tidak boleh mengharapkan sesiapa pun untuk membantu mereka. Pasaran gelap ini tidak begitu besar. Ia termasuk kebanyakan Samsung yang lebih lemah, kerana sebenarnya ahli bela diri yang berkuasa tidak mahu datang ke sini. Ding Hao menemui tempat kosong dan meletakkan sehelai kain bersih di atas tanah. Kemudian, diletakkan herba perubatan peringkat ketiga, anak benih jantung naga, pada kain untuk dijual. Tahap herba ubatan ini sangat jarang berlaku di pasaran ini, dan aliran merahnya yang sama serta-merta menarik perhatian. Oh, ada yang jual benih jantung naga. Herba peringkat ketiga jenis ini bagus untuk menguatkan kekuatan fizikal seseorang. Saya sudah lama tidak melihat barangan seperti ini dijual di pasaran. Dia pasti bodoh untuk menjualnya. Hihi, cuma satu. Dia mungkin secara tidak sengaja menjumpainya di suatu tempat dan ingin mengaut kekayaan. Mungkin dia hanya orang lemah yang bertuah. Tidakkah dia bimbang dia akan dirompak di sini? Semua orang bercakap dengan lantang tanpa niat halus. Semua merenung rakus ke benih jantung naga yang bersinar dengan keinginan untuk menguji kekuatan Ding Hao. Tidak lama kemudian, seseorang bertanya, "Anda di sana, berapa harganya?" Seorang lelaki berotot yang tingginya lebih 2 meter berjalan ke Ding Hao. Rambutnya yang panjang dan kusut membentuk wajah yang mengancam, dan matanya bersinar dengan niat jahat. Fakta bahawa dia tidak menyembunyikan penampilannya menunjukkan dia yakin dengan kekuatannya. 1,000 tael perak, jawab Ding Hao perlahan, 1,000 tael. Untuk rumpai, saya akan bagi awak 30 tael untuk bermurah hati, kata lelaki itu sambil melemparkan kurang daripada 5 tael perak dan menyambar ke arah anak benih hati naga. Wush!
Semburan cahaya merah tercetus di tangan Ding Hao. Riak wajah lelaki itu terkaku serta-merta, bagaikan disambar petir. Tangannya berlegar 1 sentimeter dari herba itu, tetapi dia tidak berani menggerakkannya lebih jauh. Butir-butir peluh sejuk mengalir di dahinya. Tidak lama kemudian, tiupan angin sejuk bertiup. Rambut kusut di kepala lelaki itu jatuh sehingga menampakkan kulit kepala yang botak. Semua orang yang menonton tidak dapat menahan nafas. Sesiapa sahaja yang perasan boleh memberitahu bahawa rambut lelaki itu telah dihiris oleh Ding Hao dalam sekelip mata, tanpa mencederakan 1 inci kulitnya. Ilmu pedang ini memang menakutkan. Mereka semua terpegun dengan penguasaan Ding Hao. Pandangan yang mulanya rakus juga hilang sekelip mata. Walaupun anak benih hati naga berharga, ia tidak berbaloi untuk mencabar pendekar pedang misteri ini. Ambil perak kamu dan pergi. Ding Hao berkata dengan dingin, pedangnya terletak pada lututnya. Ya tuan, harap maafkan saya. Saya melintasi garisan tergagap lelaki itu sambil meraih peraknya dan bergegas pergi. Orang ramai di sekeliling sudah biasa melihat ini dan terus tawar-menawar. Anak benih jantung naga adalah sangat berharga dan pilihan terbaik untuk ramai ahli silat peringkat rendah, jadi ramai pembeli singgah ke gerai ini. Ding Hao tetap teguh pada harga yang berpatutan, dan dia mudah menjualnya dalam masa kurang dari 1 jam. Wang ini digabungkan dengan daun perak dan emas yang diambilnya daripada Zhou Yingcheng dan Song Jianan, menambah sehingga lebih 1,600 tael perak. Ini akan menjadi rezeki kepadanya sebelum ini, tetapi sekarang Ding Hao menutup kedai dan bersiar-siar di gerai lain. Dia segera menyedari bahawa jumlah wang ini bukan apa-apa. Novel Next, beberapa minit kemudian, dia berhenti di hadapan gerai yang menjual buku kemahiran sihir peringkat rendah, apabila sebuah buku yang dipanggil Chi Manipulating Skill menarik perhatiannya. Maharaja Pedang Tertinggi, Si 12 Manusia, Syaitan dan Wilayah Salji. Bab 12 Manusia, Syaitan dan Wilayah Salji. Bagi manual kemahiran sihir asas yang dijaja di pasaran gelap, salinan misteri yang masih ada untuk teks asal atau yang berkualiti tinggi diketepikan, selagi ia adalah salinan biasa yang direkodkan secara manual, biasanya tidak ada sebab untuk mengesyaki bahawa ia adalah palsu. Ia adalah salah satu peraturan perdagangan yang tidak bertulis. Formula panduan Qi adalah kaedah tahap paling rendah untuk mempraktikkan kemahiran mistik. Ia tidak dianggap sebagai arus perdana tetapi hanya kemahiran biasa. Oleh itu, ia tidak boleh diklasifikasikan sebagai salah satu daripada 4 peringkat utama, ilahi, syurga, bumi atau manusia. Sememangnya, tiada risiko salinan palsu yang wujud di pasaran. Walaupun begitu, harganya juga tidak murah untuk orang biasa. Ding Hao menyemaknya sekali dan membayar 500 tael perak untuk membeli manual itu selepas mengetahui bahawa tiada apa-apa yang salah dengannya. Dengan manual formula pemandu Qi ini, ditambah pula dengan keupayaan memahami dunia lain, dia boleh cuba mencetuskan benih Qi mistik sekarang. Dengan cara ini, dia boleh mencapai kejayaan sebelum hari peperiksaan masuk ke dalam sek yang mencari ilmu pedang tiba dan meningkatkan peluangnya untuk menyertai sek itu. Selain itu, Ding Hao memerlukan manual teknikal yang boleh menawarkan pengenalan umum sistem seni mempertahankan diri dan panduan kepada pelbagai teknik komunikasi di dunia ini, supaya dia boleh mendapat pemahaman yang lebih baik tentang tempat ini yang dikenali sebagai Tanah Infinity. Dia tidak lama kemudian diberi ganjaran selepas meneruskan pencariannya di mana-mana. Selepas menghabiskan masa di kira-kira 5 gerai kecil, Ding Hao membelanjakan 500 tael perak untuk membeli manual yang berfungsi sebagai panduan teknikal kepada kemahiran, yang dikenali sebagai langkah anggun. Teknik ini hampir tidak berada dalam head bawah yang boleh diklasifikasikan sebagai tahap manusia. Dia juga membeli sebuah buku pengetahuan am yang dipanggil Annals of the Swordsmanship Said King Sek over the Times. Kandungan buku kedua menepati kehendaknya. Dengan cara ini, dia hanya tinggal kurang daripada 500 tael perak. Menjadi seorang artis bela diri sememangnya menjadi pilihan kerjaya yang sangat mahal. Dikatakan bahawa ahli bela diri yang sangat kuat dicipta dengan bantuan wang yang besar dan herba yang indah. Tanpa dipahat dan ditanam dari sistem mazhab atau keluarga yang luas dan sempurna, seseorang tidak dapat maju di jalan seorang penanam penyangak. Ini juga sebab mengapa Ding Hao bertekad untuk menyertai sek yang mencari ilmu pedang.
Ding Hao hampir meninggalkan pasaran gelap selepas mencapai matlamatnya. Pada ketika ini, sebuah buku lusuh yang diletakkan di gerai di sisinya menarik perhatiannya. Oh, mantra untuk memulakan perjalanan anda dengan satu pedang. Nama buku itu kedengaran agak bagus, tetapi malangnya ia lusuh dan koyak. Ding Hao merasakan bahawa pemilik gerai itu benar-benar hitam hati kerana telah meletakkan tanda harga 500 tael perak di atasnya. Tanpa disedari, dorongan yang tidak terkawal datang ke dalam hatinya, menyebabkan dia bertanya kepada pemilik gerai, adakah kamu akan menjual buku ini dengan harga 100 tael perak? Anda mempunyai pandangan jauh yang baik, tuan, tetapi anda telah mengurangkan harga buku ini terlalu banyak. Mantra untuk memulakan perjalanan anda dengan satu saber, ini benar-benar merupakan manual teknik pedang serangan rahsia di tahap manusia yang lebih rendah. Ia sangat kuat, dan apabila anda telah menguasainya sepenuhnya, mana-mana lawan akan dihantar ke syurga hanya dengan kilatan pedang anda. Saya telah pun menurunkannya kepada harga yang begitu rendah dengan menawarkannya untuk dijual dengan harga 500 tael perak. Saya tidak akan menjualnya dengan harga 100 tael. Pemilik gerai adalah seorang lelaki tua yang kurus dan celaka, dan kedutan yang menutupi seluruh mukanya kelihatan seolah-olah telah diukir dengan pisau kecil. Dia kelihatan seperti seorang saudagar yang tidak bertanggungjawab, dan kilauan dapat dilihat di matanya, walaupun selepas mata itu dibelah. Jika ia benar-benar mantra pedang yang lengkap, 500 tael perak boleh diterima. Sayang sekali manual anda tidak sampai 1/3 lengkap. Jangan jual sesuka hati, balas Ding Hao sambil melemparkan manuskrip itu ke lantai sebelum berpaling untuk pergi. Jawab pemilik gerai itu, menjadi cemas. Tuan, ada ruang untuk berbincang. Bagaimana dengan 200 tael perak? Atau mengapa tidak 150 tael? Jangan pergi lagi. Baik, selesaikan pada 100 tael kemudian. Adakah itu masih tidak mencukupi untuk anda? Hihi. Saya yang dulu rasa awak nampak cukup sopan, dan kita bertemu kerana takdir. Saya akan menjualnya kepada anda dengan pengorbanan yang hilang dan besar. Untuk diri saya sendiri. Ding Hao tersenyum tipis dan tidak membalas. Dia membayar jumlah perak yang dipersetujui, menyimpan manual rahsia dan berpaling untuk meninggalkan pasar gelap daerah setinggan itu. Apabila dia kembali ke pondok jeraminya, langit yang keras bertukar gelap sepenuhnya. Dia tergesa-gesa memasak makan malam untuk dirinya sendiri dan memakannya dengan lahap sebelum mengemas rumahnya. Ding Hao kemudian menyalakan lampu minyak dan membuka panduan umum yang dikenali sebagai Annals of the Swordsmanship Seeking Sect, membaca kandungannya secara terperinci. Watak yang digunakan pada masa ini untuk menulis di Land of Infinity adalah berbeza daripada generasi sebelumnya. Nasib baik, Ding Hao tidak buta huruf dan mendapat bantuan gabungan kenangan sebagai asas untuk diusahakan. Ia membolehkan dia membaca teks dengan mudah. 9 puak besar manusia di wilayah salji ialah Akademi Ketenangan, Mazhab Lein, Mazhab Tanpa Akal, Mazhab Taisu, Klan Timbul Tanggungan, Klan Pencari Ilmu Pedang, Klan Bintang Jatuh, Kota Hati yang Jelas dan Kota Pembunuh Matahari. Bersama-sama, mereka dikenali sebagai 1 akademi, 2 bandar, 3 mazhab dan 3 puak. Klan Pencari Ilmu Pedang adalah salah satu daripada 9 puak besar, tetapi sebenarnya kekuatannya lebih hebat daripada yang lain. Ia boleh dianggap sebagai salah satu kuasa besar di wilayah salji. Selain daripada 9 puak manusia yang hebat, terdapat sejumlah besar syaitan dengan kuasa yang tidak diketahui tersebar di seluruh tanah yang luas di wilayah salji. Wilayah salji mendapat namanya kerana musim panas yang lebih pendek dan musim sejuk yang lebih panjang, ditambah lagi dengan faktor bahawa musim sejuk yang lebih lama membawa kepada jumlah salji yang lebih tinggi. Ia adalah salah satu daripada 16 wilayah di kawasan terbiar di wilayah utara Land of Infinity. Tanahnya luas dan sumbernya melimpah, manakala kawasan permukaannya membentang lebih daripada berjuta-juta kilometer. Di antara banyak gunung dan lembahnya terdapat banyak manusia dan syaitan. Sejak zaman dahulu, kedua-dua kaum mempunyai banyak pertempuran antara satu sama lain dan pembunuhan beramai-ramai telah dilakukan oleh kedua-dua pihak dalam usaha untuk terus hidup dan mengumpul sumber. Walaupun kawasan permukaan yang diliputi oleh wilayah salji begitu luas, ia juga merupakan wilayah terkecil di antara 16 wilayah di tanah terbirat utara.
Kawasan tanah yang diliputi oleh 15 wilayah lain sangat luas sehingga seseorang akan merasa sukar untuk menempuh seluruh jarak merentasi mana-mana wilayah sepanjang hayatnya. Tambahan pula, kawasan Gurun Utara hanyalah salah satu daripada 5 wilayah besar di Tanah Infinity. Terdapat juga 4 sektor tanah yang lain di Gurun Barat, Sempadan Utara, Tanah Terpaksa Timur dan Dataran Tengah. Di dalam kawasan yang luas ini terdapat banyak mazhab, puak purba, keluarga, syaitan dan kaum eksotik yang begitu kuat sehingga sukar untuk digambarkan. Jika benar-benar ada pertandingan, sek yang mencari ilmu pedang, walaupun dengan statusnya sebagai salah satu pemain utama di wilayah salji, hanya boleh dianggap sebagai tidak penting, sebaliknya seperti setitik air di lautan yang luas. Ding Hao benar-benar terguncang hanya dengan membaca pengenalan Tanah Infinity yang tidak dimurnikan daripada Annals of the Swordsmanship Sect. Tanah Infinity ini jelas sekali merupakan dunia yang sangat besar sehingga sukar untuk digambarkan. Luas permukaan bumi dari generasi sebelumnya tidak sampai 1/100 daripada yang ini. Terdapat banyak jenis makhluk dan kaum yang tidak dapat digambarkan dalam kedua-duanya. Ia bersemangat dan misteri yang tidak terkira, jauh melebihi imajinasi paling liar Ding Hao. Ia sememangnya dunia yang menakjubkan yang penuh dengan kemungkinan. Ding Hao berasa emosi pada masa ini. Selepas membaca buku itu secara terperinci sekali lagi, dia menyedari bahawa bahagian lain di dalamnya memperkenalkannya kepada bahagian-bahagian tertentu dalam sejarah, pakar, pencapaian masa lalu serta struktur organisasi semasa mazhab pencari ilmu pedang. Semuanya sangat rumit dan buku itu menerangkan segala-galanya secara terperinci. Ding Hao mengingati semua itu, berfikir bahawa ia boleh berguna pada masa hadapan. Selepas mempunyai pemahaman umum tentang mazhab itu, dia menyimpan buku itu dan membuka manual rahsia kepada kemahiran misteri yang dikenali sebagai formula pengaruh Qi. Ding Hao telah memilih untuk membeli formula pengaruh Qi kerana ia adalah teknik umum dan boleh dianggap sebagai sangat asas. Berkemungkinan besar kemahiran yang lebih baik di Land of Infinity boleh menolak satu sama lain. Jenis asas seperti formula pengaruh Qi tidak akan memberi banyak kesan kepada apa-apa jenis kemahiran tahap yang lebih tinggi yang boleh dia amalkan selepas menyertai sek pencari ilmu pedang pada masa hadapan, kerana mereka terlalu asas. Tambahan pula, kemahiran asas ini tidak akan menarik perhatian orang lain. Selepas membelik muka surat kandungan, dia perasan bahawa bab pembukaan ditutup tebal dengan aksara kecil. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.